Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Apa kabar murid-murid tahun 6 hari ini? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan sehat dan kita akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk hari ini bagi subjek matematik. Kita masih lagi berada dalam topik yang ke-9 yaitu koordinat. Untuk standard kandungan pada hari ini, kita masih lagi melihat kepada 9.1 yaitu mengaplikasi koordinat pada sukuan pertama. Dan standard pembelajaran pula kita juga masih melihat kepada 9.11 yaitu menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua titik. Untuk objektif pembelajaran pada hari ini, diharapkan para murid tahun 6 akan dapat menentukan jarak mengufuk dan jarak mencancang di antara koordinat. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, marilah kita buat sedikit ulang kaji mengenai pembelajaran yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi kita lihat pada contoh ini, rajah di bawah menunjukkan beberapa tempat yang berada di sekitar din. Kedudukan din adalah berada di titik asalan. Jadi contoh ini telah kita jawab pada pembelajaran yang lalu. Jadi cikgu nak kita buat sedikit ulang kaji supaya murid-murid masih ingat lagi apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi di sini kita kena cari jarak dari titik asalan, iaitu pembelajaran sebelum ini kita cari jarak mengufuk dan jarak mencancang bagi objek dari titik asalan. Jadi kita lihat soalan pertama. Berapakah jarak yang dilalui oleh Din untuk sampai ke hospital? Jadi cikgu ada tunjukkan dua cara hari itu. Jadi cara pertama, kita menggunakan koordinat lokasi yang diminta. Contohnya, kita perlu mencari jarak yang dilalui oleh Din untuk sampai ke hospital. Jadi, kita gunakan koordinat hospital iaitu 35. Iaitu hospital di sini, jadi koordinatnya 35. Jadi, dari koordinat ini kita boleh tentukan jarak yang dilalui oleh Din. Jadi, macam mana kita tentukan? Adakah murid-murid masih ingat? Iaitu kita menggunakan koordinat di mana 3 ini adalah untuk paksi X, iaitu untuk jarak mengufuk. Dan 5 ini untuk paksi Y, iaitu jarak mencancang. Jadi, dari koordinat ini kita boleh terus nyatakan bahawa jarak mengufuk yang perlu dilalui oleh Din ialah 3 unit, iaitu dari X tadi. Dari nilai X yang kita dah cari. Dan jarak mencancang ialah 5 unit, iaitu dari Y. Jadi ini merupakan cara pertama. Cara kedua, seperti yang cikgu telah tunjukkan, contohnya kita perlu mencari jarak rumah Din dari kedudukan Din. Maksudnya kita kena cari berapa jarak rumah Din ini dari kedudukan Din. Kedudukan Din tadi adalah berada di mana? Adalah berada di titik asalan. Jadi, langkah kedua ini kita akan melakukan pergerakan di atas satah catas. Jadi macam mana kita bergerak? Kita bergerak dari kedudukan Din. Kerana soalan minta berapakah jarak rumah Din dari kedudukan Din. Jadi kita mesti bermula dari Din. Jadi kita bermula dari Din untuk pergi ke rumah Din. Jadi berapa kali kita bergerak? 1, 2. Jadi ini adalah untuk mengufuk 2 unit. Dan mencancangnya 1, 2, 3. Jadi jarak mencancangnya adalah 3.
Maka kita boleh nyatakan jarak mengufuk rumah Din dari kedudukan Din ialah 2 unit dan jarak mencancang ialah 3 unit. Jadi ini merupakan cara yang kedua. Jadi murid-murid boleh pilih mana satu cara yang kamu rasa lebih mudah untuk kamu faham. Dan cikgu ucapkan tahniah kepada murid-murid yang telah menjawab kuis yang cikgu telah berikan pada pembelajaran yang lalu. Jadi kesemua kamu dapat menjawab kuis yang diberikan dengan begitu baik. Jadi yang ini adalah pembelajaran kita yang lalu, yaitu kita belajar berkaitan dengan jarak mengufuk dan jarak mencancang objek dari asalan. Jadi ini merupakan yang kita pelajari pada pembelajaran yang lalu. Baik, kita dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan mencari jarak mengufuk dan mencancang antara koordinat. Berbeza. Kalau sebelum ini kita cari jarak dari asalan. Tapi hari ini kita akan cari jarak di antara koordinat. Apa maksud jarak di antara koordinat? Okey, kita lihat contoh yang pertama ini. Satah catas di bawah menunjukkan kedudukan koordinat A, B, C, dan D. Jadi di atas satah catas ini kamu dapat lihat terdapat 4 huruf dan setiap huruf ini sudah diberikan koordinat. Kalau kamu nak cari sendiri pun boleh, tapi di sini telah diberikan koordinat untuk kamu. Jadi kita lihat kepada soalan. Kira jarak mengufuk dan mencancang di antara titik A dan B. Ini beza dia. Kalau pembelajaran sebelum ini, kita kena cari jarak mengufuk dan mencancang dari asalan. Tapi yang ini dia tak ada minta dari asalan, tapi kita perlu kira jarak antara 2 titik atau 2 koordinat. Jadi cara pertama macam mana kita nak selesaikan? Kita tengok dulu di mana titik A dan titik B. Jadi titik A tadi di sini dan titik B di sini. Dan koordinat untuk A adalah 1, 2 dan B adalah 2, 4. Jadi kita kena cari jarak mengufuk terlebih dahulu. Kita kena cari berapa jarak mengufuk antara 2 titik ini. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita menggunakan operasi tolak, iaitu 2 tolak 1. Datang dari mana 2 ini? Dari koordinat B, iaitu X ini. Kita tahu tadi 2 ini adalah mengufuk, iaitu 2 ini adalah untuk paksi X. Jadi kita boleh ambil 2, kita tolak dengan 1 pada koordinat A. Kerana 1 ini pun adalah untuk paksi X, iaitu mengufuk. Mengufuk mesti tolak dengan mengufuk. Koordinat X mesti tolak dengan koordinat di paksi X. Jadi 2 tolak 1, kita akan dapat 1 unit. Jadi ini untuk jarak mengufuk. Sekarang kita kena cari jarak mencancang pula. Jadi jarak mencancang kita ambil nilai Y, iaitu 4 tolak 2. Y tolak dengan Y. Jadi 4 tolak 2 kita akan dapat 2 unit. Jadi kita boleh nyatakan jarak mengufuk di antara titik A dan B ialah 1 unit dan jarak mencancang ialah 2 unit. Okey, kita lihat lagi soalan B. Kira jarak mengufuk dan mencancang di antara titik C dan D. Jadi sekarang kita lihat kepada titik C dan D. Jadi kita cuba menggunakan cara pada langkah A tadi. Kita cuba. Jadi kita kena cari jarak mengufuk dulu titik C dan D. Jadi yang mana satu kita tolak? Boleh? Sesiapa beritahu cikgu mana satu yang kita tolak? Jadi kita tolak nilai pada paksi X, iaitu D. Kita lihat D, X-nya adalah 4.
Dan X pada C pun adalah 4. Jadi kita tolak 4 tolak 4 bersamaan dengan sifar unit. Sekarang kita nak, ini adalah untuk mengufuk. Okey, sekarang kita cari jarak mencancang. Kita cari jarak mencancang, kita guna nilai pada Y tolak pada nilai pada paksi Y. D tolak pada nilai pada paksi Y untuk koordinat C. Jadi Y untuk D adalah 4. Kita tolak dengan 1 pada koordinat C. Jadi berapa? 4 tolak 1 bersamaan dengan 3 unit. Jadi kesimpulannya kita boleh nyatakan jarak mengufuk di antara titik C dan D ialah sifar unit. Maksudnya tak ada jarak mengufuk. Tiada jarak mengufuk. Dan jarak mencancang ialah 3 unit. Adakah murid-murid faham macam mana nak menggunakan cara pertama ini? Cara pertama ini yang penting kamu mesti tahu koordinat dia terlebih dahulu. Kena tahu nih koordinat ini. Kalau dah ada koordinat, jadi kamu boleh tolak. Kalau dia minta jarak antara A, B, maksudnya kamu tolaklah koordinat A dengan B. Kalau dia minta D dengan C, kamu tolaklah koordinat D dengan C. Tapi mesti nilai X tolak nilai X. Tak boleh nilai X tolak nilai Y. Tak boleh. Dah tak sama paksi. Dah tak sama arah pergerakan. Mengufuk tak boleh tolak mencancang. Mengufuk mesti dengan mengufuk. Mencancang mesti dengan mencancang. Soalan nombor 2. Satah catas di bawah menunjukkan koordinat A, B, C dan D. Okey, yang ini tadi adalah soalan yang tadi yang contoh pertama. Tapi apa beza dia? Yang ini tidak diberikan koordinat. Kalau tak diberikan koordinat, sebenarnya kamu boleh letak sendiri koordinat. Tapi cikgu nak kamu tengok cara yang kedua ini. Kalau kamu tak nak guna koordinat, kamu boleh guna cara apa? Jadi kita lihat soalan dulu. Soalannya tadi sama. Kira jarak mengufuk dan mencancang di antara titik A dan B. Jadi macam mana cara yang kedua ini? Cara yang kedua ini lebih mudah kerana kamu hanya perlu melakukan pergerakan di atas satah charter seperti yang kita buat pada pembelajaran sebelum ini. Okey, jadi soalan minta antara titik A dan titik B. Jadi kamu cari dulu jarak mengufuk, kamu gerak dulu secara mengufuk untuk ke titik B. Jadi gerak. Okey, jadi berapa kali kamu gerak? 1 kali, maksudnya 1 unit. 1 unit. Dan bagaimana kita nak sekarang kita nak kira jarak mencancang. Jadi kalau jarak mencancang kita naik ke atas. Jadi berapa unit? 1, 2. Jadi kita boleh nyatakan. Di sini cikgu dah tunjukkan. Okey. Jadi kita boleh nyatakan jarak mengufuk di antara titik A dan B ialah 1 unit. Dan jarak mencancang ialah 2 unit. Cara ini mungkin lebih senang kerana kamu tak perlu menolak. Kamu hanya perlu menggerakkan atau melakukan pergerakan di atas satah catas. Okey, seterusnya kita lihat soalan B. Soalan B, kira jarak mengufuk dan mencancang di antara titik C dan D. Jadi caranya sama. Yang pertama sekali kamu kira jarak mengufuk. Jadi dari C pergi D tak ada mengufuk. Jadi kamu teruslah kira jarak mencancang. Jadi 1, 2, 3. Jadi kamu boleh katakan jarak mengufuk di antara titik C dan D ialah sifar unit kerana tiada pergerakan secara mengufuk. Dan jarak mencancang ialah 3 unit. Cikgu harap kamu faham dengan cara yang kedua ini. Cara kedua ini lebih mudah. Dan kamu boleh pilih mana satu yang kamu nak guna, sama ada cara pertama atau cara yang kedua. Kita lihat pada contoh yang ketiga. Okey, untuk contoh yang ketiga ini,
Kita lihat dulu satah catus di bawah menunjukkan kedudukan koordinat A, B, C, dan D. Jadi di sini dia ada kelainan sedikit karena ada diberi petunjuk. Penting untuk kamu lihat petunjuk. Apa maksud petunjuk ini? Baik, P ini sebenarnya adalah mewakili rumah Ali. Dan Q mewakili rumah Susanti. R ialah rumah Ong dan S adalah rumah Raju. Jadi kita lihat apa kehendak soalan. Kehendak soalan minta tulis jarak di antara rumah Ali dan rumah Ong. Jadi rumah Ali tadi apa? Rumah Ali tadi adalah P. Jadi kita tengok kepada P. Dan rumah Ong adalah R. Jadi kita lihat kepada R. Boleh faham? Oke, jadi kita lihat P dengan R terlebih dahulu. Jadi kita kena cari apa dulu? Kita kena cari mengufuk berapa dan mencancang berapa. Jadi kita akan cari bersama-sama. Kita kira yang mengufuk dulu. Jadi mengufuk berapa kali? 1. Jadi mengufuk kita hanya bergerak 1, maksudnya 1 unit. Jadi mengufuk adalah 1 unit. Seterusnya kita lihat kepada mencancang. Berapa kali kita bergerak secara mencancang? 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi pergerakan mencancang adalah sebanyak 3 unit. Aku harap kamu faham setakat ini. Jadi kita telah menjawab kehendak soalan. Sebab kadang-kadang soalan ini dia hanya minta ringkas macam ini saja. Apa jarak mengufuk? 1 unit. Jarak mencancang 3 unit. Oke, kita lihat soalan B. Jadi cikgu sekarang menggunakan kaedah yang kedua. Cikgu tak menggunakan koordinat tapi cikgu menggunakan pergerakan di atas satah catus. Cikgu pilih kaedah nombor 2 kerana ia lebih mudah untuk difahami dan lebih mudah untuk kamu lakukan. Oke, jadi untuk soalan B, tulis jarak di antara rumah Susanti dan rumah Raju. Jadi rumah Susanti tadi apa? Q. Jadi kita akan lihat kepada Q. Dan rumah Raju adalah S. Jadi kita akan lihat kepada S. Jadi sekarang kita akan mencari jarak mengufuk dan jarak mencancang. Jadi kita kira sama-sama. Macam mana nak cari jarak mengufuk dulu? Maksudnya kita bergerak ke kanan. 1, 2. Okey. Kalau cikgu tak nak guna yang di atas sini, cikgu nak guna yang di bawah, bolehkah? Boleh, tak ada masalah. Okey, contohnya cikgu nak guna yang di atas. Okey, 1, 2. Tadi cikgu dah gerak 1, 2. Jadi jarak mengufuk adalah 2 unit. Minta maaf, yang ini tadi adalah dari bawah. Boleh kalau nak dari bawah pun sama. 1, 2 pun sama. 1, 2. Jadi jarak dia adalah 2 unit. Secara mencancang, kalau nak dari tepi ini pun boleh. 1, 2, 3 pun boleh. Kalau nak dari sebelah sini pun boleh. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi 3 unit. Kenapa arah-arah ini berbeza? Sebenarnya mana-mana arah kamu boleh guna asalkan kamu sampai ke lokasi atau rumah yang soalan itu minta. Kalau soalan minta rumah Susanti dan rumah Raju, pastikan pergerakan kamu itu adalah untuk sampai di antara kedua-dua rumah itu. Sama ada rumah Susanti atau rumah Raju. Jadi pergerakan kamu boleh pilih sama ada kamu nak guna dari ke kanan ini tadi atau kamu nak guna yang pergi ke kiri ini tadi pun boleh. Contohnya tadi soalan A. Contohnya soalan A, cikgu nak mula dari R. Jadi cikgu gerak dari R 1 unit pun boleh sebab jawapannya sama. Mengufuknya 1 unit dan mencancangnya pun akan menjadi 3 unit. Asalkan pergerakan kamu itu sampai ke rumah yang soalan minta. Jangan pergi ke koordinat atau rumah yang lain pula. Yang itu salah. Okey? Jadi, sekarang kita lihat kepada soalan C. Tulis
tulis 2 rumah yang paling jauh jarak mengufuknya. Nah, soalan ini minta kita tulis 2 buah rumah yang paling jauh jarak mengufuknya. Jadi kita untuk soalan ini, kamu kena cuba satu persatu. Maksudnya, oke, kalau cikgu lihat kepada dua rumah itu ialah, jadi kamu kena cari 2 buah rumah. Jadi kita lihat kepada P dan Q 2 unit. Oke, maksudnya kamu coba P dengan Q 2 unit. Setakat 2 unit saja jarak mengufuk dia. Dari P ke Q jarak mengufuk dia baru 2 unit. Oke, kita coba lagi yang lain. R dan S 3 unit. Betul tak R dan S 3 unit? 1, 2, 3 unit. Oke. P dan S 4 unit. Betul kan 4 unit? 1, 2, 3, 4. Jadi antara 3 ini, mana satukah jarak mengufuknya yang paling jauh? Antara P dan Q kah, R dan S kah, atau P dan S? Ada tak gabungan lain lagi? Kalau S ke R, contohnya kita coba. Kalau S pergi R, kalau S ke R 1, 2, 3. Baru 3 unit. Oke, contohnya dari R nak pergi ke Q. Dari R nak ke Q baru 1 unit. Jadi kalau Q nak ke S, Q ke S 1, 2. Baru 2 unit. Jadi yang paling jauh jarak mengufuknya adalah P dan S, yaitu 4 unit. Jadi P ini tadi rumah siapa? P adalah rumah Ali. Jadi kita tuliskan rumah Ali dan S adalah rumah Raju. Baiklah murid-murid, jadi ini merupakan antara contoh soalan yang berkaitan dengan mencari jarak mengufuk dan mencancang di antara 2 koordinat. Maksudnya untuk hari ini kita tidak mencari jarak dari asalan lagi. Kita mencari jarak di antara 2 objek atau 2 koordinat. Jadi kamu boleh pilih mana-mana cara kerana matematik ini dia mempunyai pelbagai kaedah, pelbagai cara, tapi pastikan konsep kamu betul. Oleh itu, sekarang adalah masa untuk cikgu menguji kefahaman kamu. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu menjawab latihan di dalam buku teks matematik muka surat 156. Selepas itu, setelah kamu selesai menjawab, tolong screenshot latihan yang telah siap dan hantar kepada cikgu melalui WhatsApp personal. Dan kamu boleh menggunakan buku latihan matematik 2 untuk membuat latihan ini. Dan kamu tidak perlu melukis atas kertas. Maksudnya kamu tak perlu lukis ini. Yang ini kamu tak perlu salin, tak perlu lukis. Tak perlu. Yang ini tak perlu lukis. Kamu hanya perlu salin ini sahaja. Soalan ini saja yang kamu salin. Yang ini tak perlu. Tak perlu. Ini tak perlu salin. Yang kamu perlu salin hanyalah soalan yang di bawah ini. Yang ini kamu perlu salin. Oke, jadi cikgu harap kamu dapat buat kesemua soalan ini dengan betul dan dengan tepat. Pastikan jangan cuai, semak semula jawapan kamu baru hantar kepada cikgu. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan sekiranya kamu kurang faham, tolong ulang balik video ini, tengok balik. Dan sekiranya masih lagi kurang faham, kamu boleh hubungi cikgu. Cikgu akan cuba terangkan kepada kamu semula. Jadi, semoga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye.